Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini saya membawakan salah seorang daripada TikTokers. TikTokers. Antara TikTokers yang ataupun antara pengguna TikTok, bukan pengguna, content creator di TikTok yang agak menaik sekarang ni dan dia berada dengan kita sekarang. Jadi jom kita memperkenalkan ataupun kita berkenalan dengan dia. Silakan. Okay, hai korang semua. Siapa yang kenal Ayu dekat TikTok, nama Ayu adalah Gadis Ayu, tapi nama sebenar adalah Ayu Aziz lah, ataupun Junaida Ayu. Right. Saya lebih aktif di TikTok lah berbanding di platform lain. Tapi baru lagi bang, dalam pasal kisah-kisah seram ni memang sangat baru. So sebelum kisah-kisah seram, buat apa? Saya buat pasal konten-konten kurus. Konten-konten pemakanan? Pasal pemakanan, exercise. Sebab dulu saya gemuk sangat. Memang saya gemuk yang teramat sangat, yang kalau abang tengok pun macam, ya ke Ayu ni? Kita punya cameraman pun dah terasa tu. Okay, betul? So macam ramai yang waktu tu terviral sebab waktu saya dah 2 bulan tak balik kampung. Mak saya dekat Pahang, saya kat KL. Pahang kat mana? Pahang kat Lipis. Lipis, okey. So dalam masa 2 bulan tu tiba-tiba saya kurus. Balik raya tu saya balik dengan keadaan yang kurus. So waktu tu video first saya viral dekat TikTok adalah video yang saya buat surprise keluar kereta dekat mak saya. Mak saya tengok saya dah kurus. I see. So masa mak keluar tu memang dia blur lah? Memang dia macam, Ayu serius aku dah kurus. Sebab mak saya jenis yang macam sedih anak dia selalu kena kutuk sebab gemuk. Saya kecil gemuk. Basically orang body shame lah? Body shame. Okay. Mana yang tak sedih kan? Betul, tapi bila tengok-tengok, anak dia dah kurus. Dan berapa lama untuk you? Sebenarnya saya dah try and error sejak saya study lagi. Tapi dia macam, biasalah, kurus sikit, lepas tu dia stuck lama. Lama. Lepas tu yang betul-betul turun tu, time saya makan satu produk. Itu yang betul-betul turun. So memang betul turun. Masa tu masa you makan produk tu dia tak ada rasa nak makan ke ataupun makan macam biasa? Dia fiber sebenarnya. I see. So macam mana boleh daripada konten tu beralih ke arah kisah seram pula? Yang daripada konten tu beralih kepada kisah seram pula sebab waktu kat first account saya, sebab sekarang ni account yang kedua yang ramai follow ni. Yang Gadis Ayu ni? Gadis Ayu ni account yang kedua. Sebenarnya dulu pun Gadis Ayu juga. Okey. Tapi kena scam. Kena scam. Saya tak boleh masuk dah. I see. Sebab kat situ memang saya dah generate macam-macam lah. Lepas tu waktu tu saya viral dengan video tersebut. Lepas tu ramai tanya makan produk apa. Memang saya bagi tahu ikhlas hati makan produk sekian. Lepas tu orang ramai beli. Orang minta tips, orang ramai beli. Dari situlah saya dapat mengembangkan followers dekat akaun pertama. Okey. Lepas tu bulan 9 2023. Dia kena hack. Saya kena scam. Baru lagi lah. Baru lagi. Lepas tu memang down lah. Memang tapi kebetulan dekat akaun pertama sebelum saya kena scam tu, dalam seminggu tu saya ada macam berkongsi kisah seram. Pengalaman saya kat situ, apa semua kan. Lepas tu macam, diorang sukalah dengar pasal kisah seram. Macam tu lah. Tapi sebabkan saya pun tengok kisah abang. Sambil saya kerja, sambil saya video editor juga. Sambil saya buat video editing apa semua. Saya pasang kat earphone saya dengan kisah abang. I see. Kisah abang, acap the channel, apa? Banyak kisah-kisah kan. So macam-macam kisah seram saya dengar. I see. Sambil-sambil tu. So macam, minat jugalah kisah seram ni kan. Lepas tu nak jugalah share kisah seram. Tapi waktu tu share kan kisah seram sendiri. Share, ramai orang tengok. So bila akaun tu waktu tu tengah naik. Lepas tu bila dah kena scam, konon-kononnya orang tu menyamar jadi TikTok apa semua. Dia macam, I nampak you punya account ni dah meningkat, why not, bla 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 bla. Dia umpan lah. Lepas tu dia umpan, pop, habis. I tak boleh. Pukul 6 petang 1 hari bulan 9. Ingat lagi So pukul 6 petang 1 bulan 9 habis. Tak boleh login, tak boleh apa. Account tu memang saya sayang. I see. Memang tak boleh login, memang tak boleh buat apa. I report polis, I report kat MCMC, I report kat TikTok. Tak boleh buat apa. Lepas tu, memang down lah. I down 1 malam saja. I buka baru, esok pagi, I just go on dengan satu kisah seram penjara Pudu. I see. I buat research apa semua. Memang I down malam tu. Memang I down teruk sangat. Tak apa, aku besok pagi I bangun, tak apa. Ayu bangkit, Ayu. Memandangkan kau dah buat kisah seram dekat sini, kau sambung kisah seram kat situ balik. Alhamdulillah, mula-mula I tengok macam, baru 1,000 orang tengok. Sebab sebelum ni kita dah ramai orang tengok. Dah terbiasa dengan dia punya viewers yang ramai. Tiba-tiba 1,000. 1,000 orang tengok. Aduh.
Tak apa, upload lagi. 3 konten sehari. Lepas 3 konten sehari ya. Ha. Oh, 3 konten sehari. Sebab nak balik capai tu. Lepas tu, okay, Alhamdulillah followers naik sikit. Sampailah seminggu saya dapat gain 10k followers seminggu. Within a week. Within a week. Lepas tu, within a month, I dapat 100k followers. 1 bulan. 1 bulan Laju. time tu. Laju kan? Tapi bila dah naik, makin lama macam TikTok mesti akan slowkan sikit. Tak tahu lah. Dia punya algoritma TikTok dia macam agak berbeza sikit dengan YouTube. Okay, so sepanjang Ayu bercerita kisah seram kan. Okay, of course masa dengan akaun yang pertama cerita kisah-kisah seram pengalaman sendiri. Tapi bila masuk akaun kedua mungkin ada 1-2 pengalaman sendiri, dan after that dah of course pengalaman kita pun of course limited. Hari-hari kena kacau. Mungkin dalam apa penceritaan kita mungkin kita ada dalam 10-15 cerita yang pengalaman sendiri. After that of course dah tak ada kan. So macam mana you boleh beralih daripada arah tu ke storytelling pula? Ada macam ada orang hantar cerita ke? Oh, I start cari blog. Cari vlog, okey. Blog-blog tempatan apa semua kan. Okey. Kat Fiction Sasha lah banyak. Oh, itu memang famous tu. Famous kan. Saya pun kongsikan lah. Lepas tu waktu awal tu saya ingat lagi kisah pasal saya ambil kat M-Star tak silap saya. Kisah pasal teman kawan apa? Tak cuci pinggan. Ada pocong jilat pinggan. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Tajuk tak ingat sangat. Tapi orang ingatkan sebab nama dalam kisah tu, tak silap saya nama dia Nazri kau benda teman serumah. Orang ingatkan saya yang tinggal dengan Nazri tu. Sudah. Padahal dah awal mention kat belakang, bukan awal lah, kat last tu dah mention dah. Ini dia petik daripada sekian. Mungkin sebab kau orang dah biasa kan, yang you dah selalu menceritakan pengalaman sendiri. Kan? Jadi macam, kau ni tinggal dengan Nazri pula. Nazri ni siapa kan? So hari ni, basically Mana Suka Podcast ni macam biasa, kita menceritakan tentang kisah-kisah seram dengan subscriber, dengan YouTubers, kadang-kadang dengan macam first episode Mana Suka pun saya buat dengan orang rumah. Masa tu idea baru tercipta macam kita buat podcast lah berdua dengan dia. And macam you cakap sebelum ni, Ayu buat konten tentang untuk kuruskan badan. So apa pandangan Ayu berkenaan dengan cookies pula? Cookies. Cookies. Waktu saya jenis turunkan berat badan, memang saya elakkan benda-benda macam tu lah. Sekarang macam mana? Sekarang masih dah tak elakkan lagi ke tidak? Dah tak elakkan dah. Bagus. Okay, sebab malam ni kita punya sponsor adalah daripada Antu Cookies. So ini adalah dia punya sponsor dia, Antu Cookies. So basically Antu Cookies, dia punya iklan adalah premium taste dengan marhain price. Agak-agak satu botol RM50. Marhain price, premium quality. Agak-agak lah. Kalau biasanya orang jual RM30? Mahal. RM30 tu mahal. Yang ni RM26 dia. Okay, RM26. Dan dia ada macam-macam flavor yang ada. Dia ada Black Royal, dia ada Red Velvet, dia ada Choco Chip, Almond Coffee, Swedish Delight dan juga Melting Suji. Mesti yang saya pegang ni macam premium sikit kan, Black Royal. Dia basically yang Black Royal tu antara yang fast selling lah. Okay. Jadi kepada anda semua yang berminat dengan Antu Cookies, anda boleh pergi ke website antucookies.com dan masukkan promo code AK/The Segment untuk dapatkan 10% diskaun. Okey, Ayu. Nanti boleh bagi saya bang? Boleh. Nak ambil 5-5 pun boleh ambil. Ambil 5-5. Okey, so Ayu, malam ni berapa banyak cerita yang Ayu rasa Ayu nak pertengahkan malam ni? Sebenarnya walaupun saya bawa cerita pengalaman seorang orang apa semua, nak cakap hari-hari kena ganggu tu menipu lah. Betul. Kalau saya boleh kongsikan dalam 3 kot. 3, okay. 3 yang betul-betul macam saya perasan. Okey. Kadang-kadang kita tak perasan lepas dia macam alah sekali imbas macam tu kan. 3 kot malam ni. Jom kita dengarkan cerita Ayu yang pertama. Minum you. Minum dulu bang. Okey, kisah yang pertama, ini kisah first time yang saya saya mengalami satu situasi orang kena histeria. Okey. Dan satu dom terkena, apa orang cakap, terkena dia punya serpihan dia. Okey. Yang ni berlaku dekat UiTM Lendu. UiTM Lendu? Sama macam orang rumah saya juga. Dia dekat UiTM Lendu juga. Meskom? Dia bukan Meskom. Dia saya pun tak ingat, business studies ke apa benda. Waktu tu kita orang kerja pula, belajar kat Meskom, diploma kat Meskom. Okay. So Lendu. Memang biasa orang fikir macam Lendu sah-sah banyak benda-benda mistik. Ada orang kena histeria lah, ada orang kena inilah, ada kena itulah.
memang dah viral daripada sejak saya masuk dalam UiTM Lendu sekali. Orang dah cakap dah, kat sini lah tempat orang selalu kena histeria. Kat college ni lah orang selalu kena histeria. College tu adalah tempat penempatan pelajar lah, kita orang panggil college. So kat sini. Waktu tu saya macam tak percaya sebab ibu saya pernah kata, alah, orang kena histeria dia macam ngada-ngada. Macam nak minta perhatian. Macam nak get attention lah. Get attention. Okay. So memanglah pernah dengar macam waktu SEM first, pernah je dengar kat satu college tu sebab saya duduk college Tun Hamzah. College Tun Hamzah tu memang orang kata sangat keras. Pernah dulu ada satu kes budak sampai bomba datang sebab budak nak terjun. Daripada tingkat apa? Daripada tingkat atas sekali. College Tun Hamzah tu tingkat, dia ada 4 tingkat ke 3 tingkat? 4 tingkat rasanya. Dia nak terjun? Dia nak terjun ke bawah. Aduh. Tapi bukan sebab stres, sebab kena rasuk. Tapi waktu saya tak percaya. Yelah, sebab ibu saya kata sebab ngada-ngada. Sebab saya fikir time tu stres. Dalam kepala otak saya tak ada pun rasa macam saya terlalu naif pasal benda-benda ni dulu. Lepas tu waktu SEM yang ketiga rasanya saya berada di UiTM Lendu. Sebelum ni saya ingatkan macam alah, biasa budak kena menjerit dekat UiTM Lendu malam-malam buta, normal. Orang datang, ustaz datang, benda tu bagi kita orang normal. Waktu tu saya fikir macam budak stres. Tak terfikir pun macam histeria. Memang orang kata histeria, saya fikir dalam hati lah cakap budak ni stres. Sampailah satu malam waktu saya semester 3, saya duduk dekat Kolej Senaja. Kolej Senaja ni sebelah masjid, sebelah juga dengan Tasik Tun Fatimah. Tasik Tun Fatimah tu dulu memang ada banyak penunggu. Memang ada banyak penunggu, macam-macam makhluk lah yang dekat situ. Ada kat sini tempat dia, ada kat sini tempat dia. So kita orang sebelah dengan Tasik, dan bilik saya pun tingkap dia sebelah dengan Tasik, bukan tingkap sebelah dengan Tasik. Buka tingkap nampak Tasik terus? Nampak Tasik terus. Tapi bagi saya macam tenangnya. Tenang. Sebab kita tak pernah kena. So macam tak apalah. Waktu tu saya seki MPP. MPP tu macam Majlis Perwakilan Pelajar. Saya salah seorang daripada diorang punya ahli jugalah. So seki MPP ni normal. Kalau balik dalam pukul 1, 2, 3 pagi lalu Tasik nak balik ke kolej semula, normal. Budak-budak lain dah tidur apa semua kan, normal lah kita orang lalu dekat situ. So balik memang jadi kebiasaan saya akan mandi dulu apa semua, barulah tidur apa semua. Waktu nak tidur tu, tengah-tengah nak lelap, main-main phone apa semua, tiba-tiba dengar ada budak menjerit dekat kolej. Waktu tu saya jadi komander. Level 1 dengan level 2, level komander. Memang dah. Apa function dia? Komander tu dia macam palapis. Palapis, tapi dia untuk universiti saja. Palapis untuk askar kan. Yang ni untuk universiti saja. So dia punya training lebih kurang je. Lepas tu saya waktu tu junior lagi. So saya duduk level 2, level bawah senior. So saya balik college apa semua, dah mandi, tengah-tengah scroll phone, tiba-tiba dengar bunyi kat ujung sana kan. Bilik saya, bilik tandas, ada satu bilik, lepas tu bilik saya. Dekat bilik hujung tengah bunyi menjerit. Lepas tu dengar macam tiba-tiba keadaan yang tenang. Abang tahu tak, suasana jadi macam seolah-olah macam serabut. Macam ada orang berlari, macam dengan angin tau bang. Bukan kita rasa tapi masalah kan saya cakap Kolej Senaja sebelah masjid. So pihak universiti diorang tutup perantaraan supaya orang tak nampak bilik air kita orang tu sebelah masjid. So diorang tutup bahagian koridor dengan lansir. Dengan lansirnya tu rangkat sebab kena angin ribut. Lansir bilik kita orang semua terangkat. Lepas tu saya cakap asal ni kalut sangat ni. Dengan angin terangkat-angkat. Lepas tu ada orang ketuk pintu kita orang. Weh tolong weh, keluar. Kita orang keluar. Tak tahu macam mana semua orang keluar, tapi ibarat macam ada 100 orang dalam satu dom tu. Bukan satu dom, satu apa tu orang cakap? Satu level tu. Ramai. Terasa ramai. Terasa macam kalutnya apa benda yang berlaku ni kan. Lepas tu abang pernah tak tengok cerita yang macam orang kena gempa bumi? Macam tu lah sekalut kita orang.
Semua bertempiaran ni? Macam seolah-olah bertempiaran. Tapi kita orang macam, apa sah ni? Apa yang jadi? Okay. Ambil Yasin weh, ambil Yasin. Duduk depan blok weh, duduk depan blok. Ada budak bilik ujung tu kena histeria. Itu first time yang saya rasa ada budak kena histeria tapi kita orang kena tempias. So macam, asal tiba-tiba ribut dalam hati saya kan. Asal time-time nak jadi dah lah aku penat. Lepas tu ngantuk lagi. Time-time ni pula nak jadi time tu dalam pukul 2 tak silap saya. Lepas tu kita orang ni tak tahu macam kenapa kita orang je yang merasa benda tu. Tak ada siapa panggil senior kat bawah, tak ada siapa panggil ustaz. Memang kita orang saja yang hadapi benda tu. Okey. Tak silap saya dalam satu level tu ada lebih kurang dalam 10 orang. Tak ramai. Tak ramai. So, satu bilik akan ada 3 orang macam tu. Okey. Mungkin 10 ke 12 orang lah. So, nasib baik ada seorang kawan saya ni, perempuan. Nama dia Jemah. So, dia pandai sikit lah bab-bab ni sebab dia orang Melaka. Okey. Dia azan kat bilik apa semua, kita orang baca Yasin. Sampailah betul-betul tenang. Baru keadaan macam dah habis Yasin tu, betul-betul dah habis Yasin, tiba-tiba dia jadi macam, tenang. Senyap. Ribut tadi tak ada. Semua tak ada. Okey. Itu yang saya rasa pada awalnya lah. Memang tak nampak apalah time ni. Tapi itu keadaan yang kena tempias dengan kita orang. Lepas tu, budak tu pun dah okey. Tapi apa yang jadi dekat budak tu, kenapa dia jadi histeria? Sebab kan saya cakap bilik kita orang berkelas tasik. Yes. Bila budak tengah, sebab meja study kita orang panjang tau. Memang menghadap tingkap. Okey. So kalau kita orang tengah study, kita orang buat kerja, memang akan menghadap tasik. Tingkap buka. Depan bilik dia ada pokok. Pokok besar. Pokok besar. Okey. Memanglah pokok tu memang ada penunggu pun. So dia nampak diri dia tengah panggil diri dia. Tak ada. Hui, nampak diri sendiri. Panggil dia. Dia tengah duduk dekat meja, tengah buat kerja. Luar, dia nampak dia. Dia nampak dia. Uish. Okey. Memang beli muka dah. Okey. Dia nampak diri dia sendiri. So lepas daripada tu terus tak sedar apa. Seolah-olah diri dia tu memanggil je ke sana. Itu antara benda yang saya paling benci lah. Dia nampak yang paling benci, which is yang penampakan yang kita sendiri tak tahu sama ada betul ke tidak. Kan? Betul. Apa benda yang merayap kat bawah ni? So saya macam, okey. Dan lagi satu benda yang scary bang. Bukan cerita budak tu je scary. Blok bawah. Okey. Ada senior yang belum tidur lagi sebab diorang ada exam besok tu. Siap study kat tangga tu. Padahal naik tangga tu level kita orang. Study kat tangga. Tak dengar langsung bunyi apa-apa kat atas. Maknanya kecoh-kecoh semua tu dia tak dengar? Tak dengar. Orang menjerit. Berlari ke benda tak dengar. Dan tak ada langsung ribut. Maknanya tenang je lah dekat bawah tu. Tak ada masalah apa lah. Nothing happen. Tak ada apa. So I macam waktu tu, waktu tu sebab kawan I pergi bilik senior. Sebab I ni jenis yang macam, I banyak benda lain. I banyak tu just macam let it go lah. Semua yang berlaku kan, tidur, apa semua, pergi kelas apa semua. Kawan sebilik I yang cakap, semalam aku pergi bilik ni, Kak Akmal nama dia. Kak Akmal cakap dia tak dengar apa-apa pun. Serius lah dia cakap tu kan. Serius lah. Ya, dia study kat bawah tak dengar apa-apa pun. Ribut semua tak ada. Habis tu yang kita kena ni, kita je lah kena. Lepas tu I tak puas hati, I pergi, betul ke Kak? Betul lah, Kak study dekat tangga. Kat tangga tak ada apa. Dia korang jerit apa semua. Kita orang sejam dekat sana kena ganggu. Dia tak ada benda kat bawah. Macam patutlah tak ada orang yang tolong kita orang time tu. Yelah. Dia macam bila fikirkan balik, yelah kalau katakan tingkat atas tu kena histeria, kalau tingkat bawah terdengar, mestilah dia dah bergegas pergi panggil warden. Warden ada kat bawah je. Tapi yelah. So basically satu level tu je lah yang kena. Tapi dia punya sebab tak tahu Sebab dia budak tu lah. Dan lagipun budak tu bukan budak bilik tu. Dia budak yang orang cakap pendatang lah dekat bilik tu. Dia macam menumpang sekejap untuk buat assignment. Assignment dekat universiti kan ada group assignment. So orang satu group tak siap lagi kerja. Duduklah bilik I sekejap. Jadi budak ni daripada orang tempat lain lah. Daripada dorm lain mungkin. Dan budak ni memang jenis yang badan dia macam tak kuat sikit. Jenis yang lemah semangat.
tapi dia panggil diri dia sendiri tu tak boleh tahan. Betul. Saya duk terbayangkan macam mana rupa dia berdiri tegak macam panggil. Dia duduk kat bawah sebab pokok, ada tempat jogging sikit, lepas tu atas tu kolej kita orang. Okey. So dia memang nampak dia tengah duduk, memang panggil dia pergi situ. Nampak macam tu. Seram tu. Itu So, tahun bila ni? Tahun bila? Saya 2015, 2016 macam tu lah. Seram macam tu. Dia tahan tu mengemang-gemang. Kita punya cameraman pun mengemang-gemang juga. Tapi abang tak biasa. Betul. Macam dia kalau macam kita tengok Pontianak ke, Pocong ke, Langsui ke, dalam kepala otak kita dah ada gambaran dia. Macam mana kalau nampak kita terus caw. Tapi ni kalau kita nampak diri sendiri ataupun kita nampak orang yang kita kenal, tapi bukan dia pun. Tapi saya ada satu cerita. Ini cerita orang lah. Dia cerita kat saya pasal penampakan diri sendiri juga. Ni berlaku dekat Damansara Damai. Adakah nama dekat Damansara Damai? Mak saya tinggal kat situ. Damansara Damai, akak tu kata memang banyak gangguan. Okey. Ini kawan-kawan saya dah cerita. Sebab berkaitan kan. Dia cakap kat situ, dia pernah tinggal dekat satu rumah kedai. Dia punya rumah tingkat atas sekali. Waktu dia balik rumah, keluar, kat rumah dalam satu bilik ada 2 housemate. Yes. Housemate tengah tidur, dia tengah tidur kat katil ni. Waktu dia terjaga, dia nampak diri dia kat kaki housemate dia. Kat roommate dia. Aduh. Dia nampak diri dia sendiri. Dia nampak diri dia tengah macam ni dekat dia. Kat bahagian kaki housemate dia. Kan kita, ni katil dia, katil roommate dia. Roommate dia tengah tidur. Kat bahagian kaki roommate dia, ada dia sendiri tengah macam ni. Tengok dia. Diri sendiri. Dia nak menjerit, tak boleh. Dia nak bergerak, tak boleh. Sampai asal semua cerita. Dah lah mak saya tinggal kat Damansara Damai ni. Sebab dulu tak nak balik rumah mak aku ni. Seram kan nak balik. So itu cerita yang pertama Seram yang tu. Yang tu sebab bagi saya lah kalau macam saya cakapkan tadi, Pontianak, Pocong, Langsui, Toyol apa semua, kita dah ada gambaran dia macam at least ada gambaran dia. Tapi macam sekarang yang tengah jadi cameraman ni, betul ke dia? Betul ke? Betul ke abang? Betul ke? Betul ke you ni? Kita pun tak tahu. Macam tawakal je lah. Okey, jom kita dengarkan cerita Ayu yang kedua. Okey, cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni waktu saya intern dekat TV3. TV3 intern. Wartawan. Wartawan. Okey, alright. Waktu ni saya jadi wartawan MHI, Malaysia Hari Ini. Wartawan Malaysia Hari Ini adalah wartawan yang paling penat sekali. Sebab siang kau pergi cari konten. Okey. Balik kau kena edit. 5 pagi kau dah kena ada dekat studio untuk set up apa semua. Kalau kerja tak siap, kau tidur je lah dekat Dekat studio. Dekat studio, dekat bilik editing. Memang dah biasa lah tu. Dah jadi rumah kedua. Bukan, tu rumah pertama. Rumah kedua tu rumah kedua. Studio TV3 tu rumah pertama? Ya. Masya-Allah. Memang tak ada live. Tapi sebabkan minat, passion time tu. Okey. Masa muda. Masa zaman-zaman muda semuanya passion. Okey. Lepas tu bila dah tua sikit baru fikir pasal kita punya live. Betul. Lepas tu waktu ni orang selalu cakap TV3 ni keras. Banyak saya dengar juga cerita TV3 ni keras. TV3 ni keras sebab orang kadang-kadang bawa balik macam pergi kes bunuh, pergi kes sekian-sekian. Sebab kadang-kadang terbawa balik benda tu datang. Yes. Lepas tu macam time tu, saya ni betul-betul naif pasal benda-benda ni. Naif teramat sangat. Orang cerita dengar je lah. Ya percaya ataupun tidak, itu belakang cerita, macam dengar je. Lepas tu buat kerja tengah malam tak takut. Buat kerja pukul 3 pagi naik turun office, tak ada benda yang berlaku. Lepas tu adalah satu malam ni, sebab time tu saya intern. Setiap waktu kat MHI kita orang ada team A, team B. Okey. Team A kau kena kawal, kau kena buat live selama 3 hari. Team B buat 2 hari macam tu. Lepas tu rotate. So saya team B, tak silap saya seorang perempuan dalam satu team tu. So waktu team tu saya seorang perempuan intern dan 2 lagi budak lelaki intern. Okey. So kita orang punya bilik editing ni dekat ground floor sebelah studio MHI. Okey. So kita orang macam saya cakap, petang tu kita orang punya producer bawa lah pergi buat task masing-masing. Kau shoot yang kau tolong kau punya kawan ni buat semua. So balik tu
kita orang bawa balik konten masing-masing. Okay. So kat bawah tu ada 3 bilik editing. Kecil-kecil macam bilik toilet je. Oh, kecil je. Lepas tu pintu dia adalah cermin untuk tengok luar. So cermin untuk tengok luar tu lah yang menyeramkan sebenarnya. So tengah-tengah edit, saya bilik nombor 1. Okey. Yang lagi bilik nombor 2, bilik nombor 3, kawan saya lagi 2 orang. So masing-masing, tapi bilik kita orang ni boleh dengar. Kita orang jerit ke, kita orang boleh dengar. Okay. So saya tengah siapkan editing. So saya siapkan editing saya. Waktu tu saya punya producer cakap, okay, I drop you dekat sini pukul 11, you siapkan editing, nanti dah siap dalam pukul 1, I datang balik 1 pagi. I datang balik, tengok you all punya hasil kerja. Basically masa you cakap editing tu, video editing? Video editing. Okay, 2 jam je dia bagi? Sebab video tak panjang sangat, 3 minit macam tu je. Sebab yang macam VT yang selalu dekat MHI keluar kan. Orang tanam pokok lah, orang inilah kan. Okay. So, kita orang buat. Lepas tu, I ni jenis yang cepat buat kerja. Cepat buat kerja kan. Lepas tu, sebab I jenis yang macam nak cepat siap, nak cepat balik. Sebab kita orang kan tak ada masa nak tidur. Dah penat, cepat buat. Okay, pukul 11 saya drop, pukul 12 saya dah siap. 12 saya dah siap. Lepas tu I macam lambat betul nak tunggu pukul 1 ni kan. Minta lah cepatlah sikit. Saya punya producer tu datang. Tak nak lah beritahu nama kan. Lepas tu main phone, buka YouTube apa semua. Lepas tu macam pandang kan, saya cakap kat cermin tu. Cermin kan. Lepas tu saya macam itu producer saya panggil dia, saya letak nama dia Cik Amir lah. Cik Amir tu, saya pun excited lah sebab nak cepat. Cik Amir, saya dah siap kerja dah ni. Lepas tu saya buka pintu kan. Tak ada orang. Saya kejar lah, kok jalan laju sangat kan. Saya kejar, tak ada orang. Alamak. Nampak Cik Amir tadi. Lepas tu, diorang nak prank aku ke sebab seorang perempuan. Nak prank aku ni, dalam hati cakap kan. Dah nak prank ni dalam hati. Lepas tu balik dekat tempat editing. Lepas tu kawan saya lagi 2 orang tu kan, saya cakap bilik editing boleh dengar kan. Oh Ayu, kau cakap dengan siapa? Mana ada siapa-siapa? Tu cik lalu aku nak suruh tengok video aku lah. Cik Amir. Cik Amir. Nanti mute-kan nama tu. Nanti abang boleh. Okay. Oh Ayu, kau dengar apa? Kau cakap dengan siapa? Tadi Cik Amir lalu tu lah. Cakap tu. Mana ada Cik Amir lalu? Dalam hati saya, prank. Prank ni dah sah-sah diorang ni pakai sebab sengaja nak kena kan? Okay. Kalau Cik Amir lalu, dia akan lalu bilik diorang dulu sebelum bilik saya. Bilik 3, nombor 2, nombor 1 lah. Okay. So dia tak, memang logik kalau diorang prank. Mati-mati time saya tak seram lagi. Lepas tu, mana ada, kita orang kat sini tak ada pun dia lalu apa semua kita orang nampak. Lepas tu, saya macam, whatever lah. Hantar korang lah kan. Lepas tu tunggu. Tadi saya nampak yang lalu tu Cik Amir pakai baju warna putih. Dia punya kependekan dia, sebab dia, Cik Amir ni jenis yang pendek sikit. Okay. Botak dia, pendek dia apa semua. Memang saya tahu tu dia. Pakai baju warna putih. Okay, tak apa. Lepas tu, tak apalah, tunggulah. Orang prank aku ni dalam hati. Tunggu. Lepas tu saya dengar budak-budak 2 orang ni kecoh-kecoh kat belakang. Menandakan Cik Amir tu dah sampai lah. Dah siap dah kerja korang apa semua. Dia tegur apa semua kan. Lepas tu, dah siap dah. Ni Cik Amir tadi, Ayu nampak Cik Amir. Diorang borak-borak sama tu kan. Lepas tu, lantak diorang lah. Diorang tunjukkan video diorang. Lepas tu, Cik Amir datang bilik. Ayu. You nampak I ke tadi? Saya panggil, lepas tu tak hilang mana tak. Masuk toilet kot. Rasanya kan, Cik Amir masuk toilet kot. You ya betul. I baru sampai ni. Lepas tu, you nampak I pakai baju apa? Cakap tu. Putih. Tapi yang dia pakai baju warna hitam. Dan I tahu baju warna hitam tu dia pakai sejak tengah hari tadi walaupun cakap nak mandi. Agaknya pergi makan ke benda kan. Lepas tu, serius lah. Waktu ni ada macam, damn. Janam kan kau. Ni cerita yang kebanyakan sini cerita penampakan jelmaan yang menyerupai orang lain tu betul. Memang sentiasa terjadi dan benda tu suka menjelma jadi dia. Jadi si Cik Amir ni.
Banyak-banyak karakter dia nak jadi Cik Amir ke? Ya. Faham. Benar, waktu tu saya macam, waktu ni macam 50-50 lagi tau, walaupun Cik Amir dah cakap dah. Itu bukan dia. Sebab dia pun pernah, dia tahu benda ni akan terjadi sebab benda ni dah biasa bagi dia. Okay. Pernah ada satu kawan dia dulu cakap, ada satu cerita ni, Cik Amir ni dia pergi outstation, pergi cari story kat mana tak. Okay. Tapi kawan dia tahulah dia cari story apa semua. Tiba-tiba Cik Amir balik. Okay. Cik Amir balik dengan rambut yang sama apa semua kan. Tapi bila Cik Amir yang sebenar balik, rambut dah lain. Maksudnya benda tu memang suka menyerupai benda tu. Faham? Itu macam menyampah kan? Bukanlah menyampah tapi agaknya dia suka kot karakter Cik Amir senang tiru. Senang tiru kan. Pendek kan, berumah botak, tak payah nak make up lebih-lebih kan. Tu jalan dia kan. Tapi benda yang menyerupai ni memang satu benda yang susah kita nak bezakan. Masa tu dapat boleh bezakan tak? Ataupun memang sebiji? Sebiji. Tapi jalan laju. Dan memang Cik Amir jenis yang jalan laju. Tapi saya macam, biar betul orang tua ni jalan selaju ni. Sebab saya keluar je terus tak ada. Ikut pula tu, saya boleh ikut. Itu yang berani tu. Dia dah tak ada. Ikut lagi ke depan. Pergi lagi ke depan. Sampai ke pintu depan utama. Apa tahu tak TV3 kan ada pintu depan utama tu kan. Sampai ke situ saya pergi. Pukul 12 malam tu? Bukan pukul 12 malam. Masa tu pukul berapa dah? Pukul 1 lebih macam tu dah. Pukul 1 lebih dah? Kan tengah main-main phone kan. Tunggu-tunggu tak datang-datang lagi orang tua ni. Laju betul. Agaknya sebab kat start tepi toilet kan. Masuk toilet kot. Tapi itulah. Bila saya tenangkan balik. Tu saya cakap saya naif. Pasal benda-benda ni. Ni naif betul ni. Naif betul ni. Kan? Sebab kalau macam kena kat kita orang, tak adalah. Nampak lalu panggil sekali, aku buka kau tak ada, bye-bye. Pack barang balik. Tak ada cerita banyak. Itu memang naif betul tu. Tapi masa Ayu pergi kejar dia, dekat lobby tu tak ada guard ke? Tak ada. Seorang lah. Sebab kat TV3 dia orang guna polis bantuan. Polis bantuan dia jaga depan tu je. Dia jaga depan. Dekat gate tu je lah. Bila ada masa dia je akan pergi dalam sikit. Tapi betul juga, macam TV3 ni, cerita-cerita yang saya dengar pun banyak benda-benda yang tak betul kat situ. Bukanlah benda yang tak betul apa, benda-benda yang mistik-mistik ni lah. Lepas tu diorang pun keluarkan konten-konten cerita-cerita seram. Orang yang duduk kat situ, yang buat video editing, buat macam-macam lah. Ya, macam-macam. Dekat konti sana, konti sini ada macam-macam. So, bila dengar macam agak cuak agak, tapi still masih lagi orang masih suka bekerja kat situ kan. Ada tambahan lagi waktu buat MHI. MHI kan pagi. Yang benda ni terjadi dekat saya punya producer, Kak Fariha. Kalau kenal lah Kak Fariha On. Waktu tu dia producer untuk satu MHI punya program. Okay. Kan kalau kat studio, kalau nak cue apa-apa dekat host, kan akan di-cue-kan oleh producer tu kan. So, waktu tu nak cue tu iklan kau benda, ataupun tu VT, producer akan kira kan 3, 2, 1 apa benda kan. Tapi waktu dia kira 3, 2, 1 semua tu, dia terdengar kat talk back dia ada suara nenek. Kira juga. Aduh. Gangguan pagi-pagi tu. So maknanya dia kira daripada control room kan? Dia kira daripada control room. So orang yang dengar tu, dia dengar suara orang yang kira ni dan dia juga dengar suara nenek tu juga. Maksudnya orang yang kira ni dia dengar suara nenek tu, tapi host yang mendengar suara dia tak dengar suara nenek tu. So orang yang mengira ni yang dengar suara nenek tu. Kira sekali dengan dia. Bola otak dia. Lepas tu bila dah habis rancangan, dia keluar kabut dah tanya dekat host. Kau tadi dengar tak ada suara lain yang... Tak ada, host kata. Suara akak je lah yang kita orang dengar. Tapi akak tu dengar ada suara nenek. Dia macam... tu. Macam tu lah lebih kurang suara nenek. Tapi lain. Nenek pun nak jadi producer. Nenek pun nak jadi producer. Mungkin nenek nak belajar kot. Tengok boring kot. Tapi kalau saya jadi orang tu pun agak cuak agak. Kita confident kita seorang je yang bercakap. Kan tiba-tiba aku dengar suara orang lain yang bercakap mengira dengan aku sekali. Itu seram kan? Cerita. Jadi kepada anda yang mana yang ada pengalaman dekat TV3 ataupun yang pernah bekerja dengan TV3, mungkin anda boleh tinggalkan komen di ruangan komen. Mungkin boleh kongsikan lah betapa puakanya TV3 ni sebenarnya kan? Betapa puakanya TV3 ni. Okey. Media Premier. Media Premier pula. Media Prima. So memang Ayu memang minat lah wartawan-wartawan ni. Memang minat dulu lagi. Okey, jom kita dengarkan cerita Ayu yang ketiga. Okey, kisah yang ketiga ni yang ni berlaku waktu saya jadi memang dah diserap masuk dalam TV3 dah. Aku dah minum 3 cawan dah Ayu. Tak apa, minum. Satu cawan pun tak kira lagi. Okey. Okey. Dah serap masuk TV3. Dah serap dah. Permanent lah. Permanent.
Dia waktu zaman saya dah tak ada permanent dah. Kontrak kan? Okay. Sebab diorang dah start VSS apa semua kan. So, diserap masuk dalam program Bersamamu. Sebab producer saya nampak kalau cerita sedih makanan saya. Buat MHI cerita sedih makanan dia. Okay. Sekarang MHI banyak-banyak benda kan boleh buat kan. So ini forte dia ni, pergi kat Bersamamu lah. Lepas tu pergi kat Bersamamu. Kan Bersamamu ni ramai orang cakap berlakon. Alah berlakon je miskin. Alah berlakon, sebenarnya tak. Memang betul lah. Memang betul, dan kita orang hanya menyuruh. Kita orang sebelum shoot Bersamamu Orang Susah ni, seminggu sebelum tu kita orang akan pergi Riki dulu. Kita orang akan buat lawatan rumah mana yang patut kita pergi. Contohnya saya dapat tas dekat Perak. So pergilah cari 5 buah rumah yang paling miskin sekali dalam Perak. Lepas tu pergi Riki, betul ke dia miskin, apa keperluan asasi apa semua, yang mana satu yang paling terpilih. So basically dia pergi study dulu lah. Pergi study dulu. So waktu ni lah kita orang tanya apa aktiviti harian diorang, sebab inilah yang akan bantu kita orang shoot nanti. Apa benda yang diorang kena buat. Kerja dekat mana, apa semua. Boleh ke kalau kita kalau terpilih nanti kita nak pergi tempat kerja diorang, nak pergi apa, kalau diorang mengail ke benda, boleh ke kita diorang nak buat nanti. Kalau diorang setuju, okey lah. So kita orang dengar dulu. So nak dijadikan cerita, kejadian seram ni berlaku, yang ni betul-betul nampak. Dah tak ada dah apa teaser-teaser. Tak ada teaser-teaser. Yang ni betul-betul banyak tu. Banyak. Lepas tu yang ni waktu ni saya dapat task pergi Riki ataupun pergi buat lawatan dekat Perak. Perak ke Pening. Buat 2 tempat sekali. So dekat Perak tu saya pergi dalam 3 hari ke 2 hari, tak silap saya. 3 hari rasanya. So saya ni jenis yang suka buat kerja cepat. Yelah settle cepat, nanti akhir-akhir nanti boleh pergi jalan. Betul. Nak balik nanti boleh singgah-singgah mana-mana kan, dah settle. So konon-kononnya pergilah dulu ke Perak. Sampai dekat rumah pertama, saya rancang lah, ada 5 buah rumah kat Perak ni. Kalau dapat settle satu rumah, okey lah. Lepas tu nanti hari kedua, hari ketiga 2 buah rumah. Okey lah, settle lah. So buat apa semua. Perjalanan pergi Perak, nothing happen. Okey. Tapi kita orang sampai dekat 1 buah rumah dekat Perak waktu maghrib. Rumah ni dia terletak dekat kawasan tali air. Kawasan padi, kawasan tali air, dan memang waktu azan maghrib tu waktu kita orang berhenti depan rumah dia. Masuk kat rumah ni kawasan tali air, orang cakap keras kan, banyak gangguan. So rumah ni memang 1 buah rumah saja. Memang macam dalam TV punya rumah, macam rumah lama, style-style orang kampung. Ada bahagian bawah bersimen sikit, atas rumah papan. Masuk, tengoklah keadaan rumah. Tapi bahagian dah tanya owner apa semua, nak kena ambil gambar. Orang cakap jangan ambil gambar waktu maghrib. Betul. Tapi kita ni jenis yang terlalu excited. Terlalu tak tahu apa-apa. Ambil gambar. Lepas tu rumah dia ada loteng. So sebabkan kita ni wartawan yang berkaliber waktu tu kononnya. Semua nak pergi. Semua ceruk kau nak masuk Ayu. Lepas tu Acik bahagian atas tu bahagian apa? Oh, atas tu tak ada apa-apa. Loteng je, tak ada api pun. Tak ada lampu lah maksud dia. Boleh tak kalau saya nak tengok? Tapi tak ada lampu tau. Acik cakap macam tu. Tak apa, guna flash. Saya nak ambil gambar guna flash. Nak bagi dekat saya punya producer. Guna flash je, yakin. So, naik atas tu saya ajak lah sebab kita orang wartawan ni, saya pergi dengan driver. So, saya cakap dengan abang driver tu, bang, jom teman saya, kita orang panggil pilot lah. Bang, jom teman saya naik atas sekejap, nak ambil gambar. So, ambil gambar kat loteng, ambil gambar. Lepas tu, memang tak ada lampu kecil, saya cakap. Memang tak ada lampu, atas tu tak ada apa pun, saya cakap. Tapi atas tu macam berselerak sikit lah. Kalau ada flash-flash pun, memang gelap. Tapi kalau kena flash, memang berselerak. Lepas tu, tak apalah turun. Dah tanya cik tu apa semua. Lepas tu, okey. Dah keluar rumah, dah ucapkan terima kasih. Keluar rumah, pap, ambil gambar daripada luar pula. Itu yang jadi mistake dia, ambil gambar daripada luar waktu maghrib. Pap, ambil gambar waktu luar. Lepas tu dalam perjalanan keluar daripada kampung tu, I pun nak tengoklah balik gambar apa lah I ambil tadi kan sebab tak nampak. Ambil gambar.
slide sampai gambar dekat yang last kali saya ambil. Gambar luar rumah. Luar rumah. Ha. Kan rumah orang dulu-dulu, rumah kayu, dia ada satu lubang angin dekat atas. Okey. Bumbung dengan lubang angin kan. Yes. Apa benda yang macam kepala orang ni? Macam kepala orang. Dalam hati saya. Ha. Zoom. Tengok kepala, ada rambut, bersinar je. Zoom lagi. Mula tak sedap hati. Saya pilot tengah drive ni. Tiba-tiba saya diam. Dia jenis yang banyak cakap. Lepas saya diam je. Kau kenapa diam? Biasalah pilot-pilot ni kan jenis yang macam berumur sikit. Pakcik-pakcik memang cakap macam tu kan. Kenapa kau diam? Tapi sebab nak jaga hati jangan panggil pakcik kan, panggil abang kan. Bang, saya rasa rumah tadi macam ada benda tak kena ni. Kenapa? Lepas tu, abang cuba tengok ni. Dia tengah drive ni. Tengok ni. Apa benda ni? Dia cakap tu. Kabut ada. Lepas tu, tiba-tiba hujan tau. Tiba-tiba hujan lebat. Sudah hujan lebat pula. Lepas tu, saya cakap, waktu tu kita orang dah start meremang tau. Kita orang takut ada benda tu ikut. So saya tengok ada kepala budak. Lepas tu abang tu berhenti sekejap kat tepi kan. Abang nampak tak kepala budak dengan ni tengah mengintai. Dekat lubang angin tu. Dekat lubang angin tu. Tengah mengintai betul-betul. Tengah mengintai kita orang. Dia macam berkilat je. Memang nampak real kepala budak. Tak, memang mustahil kalau ada budak yang tengah mengintai sebab benda tu tinggi. Yelah. Lepas tu rambut tu kalau nak cakap bayang-bayang pokok kelapa ke apa, tak ada pokok depan rumah. Okey. Dan tak ada bayang-bayang yang boleh pancar kat situ. Okey. Tapi memang ada gambar sampai sekarang saya simpan. Cuma saya tak nak siarkan sebab takut benda tu orang rumah punya. Okey. Lepas tu, okey tak apalah. Lepas tu kita orang dah menggigil-gigil dah ni. Memang rasa macam perasaan bila kena ganggu ni lain tau bang. Dengan perasaan bila kita kena ganggu tak perasan. Kita kena ganggu yang ni, bila kita dah perasan dia jadi macam keadaan jadi macam kalut. Macam saya cakap tadi, kadang jadi kalut. Tiba-tiba kita orang jadi teramat takut apa semua. Lepas tu abang kata, slide lagi gambar lain. Slide gambar dalam. Gambar loteng. Gambar loteng. Loteng tu macam ada lemari. Ada benda yang duduk kat dalam lemari tu. Sebab lemari tak ada pintu. Okey. Ada benda putih hitam panjang, pakai baju putih, duduk dalam lemari. Duduk dalam lemari tu? Dekat atas loteng tu? Ya. Makcik tu kan dah cakap, dekat atas tu tak ada apa-apa. Tak ada api. Dia kata tak ada api. Walaupun gatal juga kan, pergi snap dengan flash bagai. Lepas tu kita orang pergi singgah dekat nasi lemak Royal Pening ke Kedah tak ingat. Singgah situ, pergilah swipe. Abang tu pun hantar dekat kawan ni yang boleh nampak apa semua kan. Kau tengok je, bukan seekor dalam bilik tu, berekor-ekor dalam tu. Dekat dalam loteng tu? Dekat dalam loteng tu memang banyak. Lepas tu ada patung lagi dalam tu apa semua. Dan cakap ada benda menumpang dalam patung tu. Masya Allah, kita orang macam... Saya balik hotel tu, pilot bilik lain, saya bilik lain kan. Waktu tu macam, nak balik hotel ke nak tidur dalam kereta je ni? Pilot pula lebih-lebih. Dia lebih-lebih takut pula. Masuk je lah bang, masuk je lah hotel kan. Lepas tu, masuk hotel, memang buka lampu. Tak tutup apa semua kan. Buka lampu, pasang ayat kursi apa semua. Besok pagi saya demam. Yelah. Besok pagi tu saya terus demam. Besok pagi tu. Tapi padahal rumah tu yang you guys pergi tu, itu adalah rumah yang konon-kononnya macam selected rumah yang untuk masuk bersamamu lah kan. Tapi dia tak selected sangatlah sebab dia ada lagi yang lagi memerlukan. Ada yang lebih memerlukan. Kita macam pergi terus saya demam besok tu. Itu seramnya tu Memang seram sebabkan yelah dapat pada gambar kan. Memang ada gambar dia, tapi kalau nak siarkan macam takut benda tu tuan rumah punya. Kita nak hormat diorang punya jugalah. Sebab benda tu kat dalam rumah. Yang budak yang tengah mengintai kita orang pun daripada dalam rumah, bukan luar rumah. Kawasan tali air pula tu. Kawasan tali air memang masuk dalam tu. So guys, walaupun Ayu kata dia ada bukti gambar dia, tapi untuk menghormati privasi pada tuan rumah, so saya rasa the segment pun tak nak siarkan lah. Tapi saya akan tengok kejap lagi. Kan korang tak payah tengok lah. Okey. Baik cerita tu, yang cerita nombor 3 ni. Tapi kalau katakan
benda tu follow, apa you nak buat? Kalau katakanlah snap gambar, nampak ada budak kat situ, balik hotel, budak tu ada kat hotel. Oh, Naya. Naya, Pak Abu. Naya. Balik KL terus. Balik KL terus, okay. Alright, Ayu, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk berkongsikan kisah seram dengan The Segment. No? Jadi, sebelum kita tamatkan kita punya podcast malam ni, Ayu ada apa-apa pesanan tak untuk kita punya penonton? Ataupun Ayu nak bagi tahu dengan orang suruh follow Ayu punya TikTok ke apa ke, you know? Okay. By the way, thank you so much untuk siapa yang mungkin saya tak tahulah ada ke tak orang yang tengok saya kat YouTube, sebab kebanyakan yang tengok saya kat TikTok. So, saya fikir macam saya ucapkan thank you so much untuk siapa yang pernah follow saya di TikTok. Ada juga yang daripada TikTok follow saya di YouTube, sebab dah terbiasa dekat TikTok cakap YT kan. Okay, YouTube. Tapi YouTube saya tak aktif pun. Tak aktif. Tapi diorang tetap juga follow, thank you lah. Walaupun beberapa orang saja, thank you so much. Tapi kenapa you tak aktif kat situ? Kenapa tak nak aktif di dua tempat? Nak aktif. Tapi masa tu kekangan masa. Sebab saya kerja juga kan. Siang kerja. Malam baru buat benda-benda ni sebab passion sebenarnya. I see. Sebab saya sebenarnya ada anxiety. So, kalau saya tak buat something, saya punya kepala ke lain. Overthinking, takutkan something, takutkan masa depan yang tak tahu apa yang berlaku. So, better saya pergi buat content. Untuk distract sampai penat, kau tidur. Tak ada apa. Faham. Itu macam satu treatment untuk saya lah. Okay. So, kalau ada sesiapa yang tengah menonton ni ada masalah anxiety, depression kan, mungkin ada masalah macam tu, cari satu benda yang korang rasa macam boleh distract korang punya anxiety, overthinking apa semua tu. Jadikan benda tu sampai untuk distract korang punya overthinking. InsyaAllah boleh membantu. Sebab konten ni jadikan, sebab Aimi nak kisah seram, I jadikan konten ni untuk benda yang distract Ayu punya fokus, distract Ayu punya overthinking. So, memang Ayu deliver cerita-cerita tu sebab seikhlas hati sebenarnya. Dan thank you so much untuk siapa yang follow, dan untuk siapa yang belum follow, jangan lupa follow Ayu dan jangan lupa follow The Segment. Sebenarnya Abang Hafiz ataupun Cip, Cip lah. sebenarnya idola. Idola sebenarnya, dan saya tak sangka. Jangan macam tu kan. Ramai lagi konten-konten kreator yang lain. Lebih kan. Tapi terima kasih Ayu sebab kata support perjalanan The Segment daripada dulu sampai sekarang kan. Dan orang kata rezeki lah rezeki kita dapat berkolaborasi untuk berkongsi tentang kisah-kisah seram. Terima kasih. Thank you so much Ayu sebab kata sudi untuk meluangkan masa dengan The Segment. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode. Tapi sebelum tu jangan lupa beli Hantu Cookies, okay? HantuCookies.com, masuk and letak promo code AK/The Segment untuk dapatkan 10% diskaun. Boleh buat untuk raya. Boleh buat untuk raya. Raya dah nak dekat ni guys. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Dia orang lendu. You ajak lendu. Oh ya tu.